tempat untuk Facebook kempen Facebook tu lah untuk nak sampaikan algoritma terbaru Facebook ad ataupun Facebook marketing lah. Macam mana cara proses dia atau mekanisme dia sampaikan maklumat kepada orang ramai, pengguna Facebook audience. So sekarang kita bagi percuma je kepada ejen-ejen legasi. Sebab kita panggil memang pakar yang memang tahu selok-belok Facebook ni. Macam mana dia bertindak, macam mana proses dia untuk sampaikan maklumat. Tu yang penting. So kita ambil peluang lah. Kita ambil buku, kita ambil pen, pensel untuk kita catat ilmu-ilmu yang dia nak sampaikan. Bukan selalu kan kita buat macam ni kan. Tapi kita pilih hari ni untuk memburu di Facebook punya tajuk. Okay. So saya teruskanlah. Saya kenalkan hari ni punya inilah Learning and Teaching punya program. Kita panggil Afiqah dan juga Fatin Farhana untuk sampaikan ilmu mereka yang berharga tu. Okay, kita start dululah. Fika boleh nak share slide kan? So boleh kan. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni Fika nak share sikit lah ilmu yang Fika selalu praktikkan dan selalu close case daripada Facebook ni lah. Yang ada stranger di Facebook. Tapi ni yang mana yang biasa buat je lah ya, bukannya overall pasal Facebook apa ya. Sikit info je lah. Okay, Fika nak share dulu. Nampak kan? Apa ni slide? Nampak. Okay. Nampak. Kita hari ni memburu stranger di Facebook. Okay, oleh saya Afiqah Yusof. Okay. Teknik yang selalu saya gunakan untuk share untuk iklankan saya punya status saya dekat Facebook adalah dengan cara saya share di grup yang ada dalam Facebook. Itu yang paling berkesan lah setakat ni yang saya gunakan. Dia ada dua cara kita nak share iklan tu. Satu, kita update status dalam grup tu. Satu lagi, kita copy link daripada status dari page ke ataupun daripada Facebook kita sendiri ke, kita copy link, kita share dekat dalam grup tu. So dua benda ni yang selalu saya buat. Tapi yang paling banyak saya buat, saya update sendiri. Dua-dua benda ni kalau nak buat pun dia ada risiko dia lah. Risiko kena block tu. Tapi setakat ni yang saya bincang-bincang dengan Fatin semalam, dia kata kalau copy link tu lebih selamat. Sebab copy link saya jarang buat. Saya selalu buatnya, saya update sendiri status tu, iklan tu dekat group. Okay. Next. Tip sharing iklan ke dalam grup yang lebih berkesan lah. Yang selalu saya buat. Dia punya Thank you, Maplan. Yang selalu saya saya gunakan tips ni. Nampak tak? Ada banyak kan? Okay, yang first tu macam saya cakap tadi lah, saya akan share link ataupun saya akan update status beserta gambar dengan ayat ke dalam grup-grup daerah atau negeri. Tapi first thing first memang kena join dululah grup daerah dengan negeri tu. Itu paling penting lah. Kalau tak join tak boleh nak beriklan. Okay, lepas tu every day saya akan buat share tu every day tanpa jemu. Walaupun kadang-kadang saya nak muntah buat 10 kali sahajalah setiap kali satu-satu masa. Contohnya pagi pukul 8.30, 8 kita meeting kan. So sementara kita punya manager tengah cakap tu, bolehlah kita buat sikit-sikit. Tapi sambil-sambil dengar manager cakap tu lah, jangan buat tak tahu pula kan. Okay. Buat 10 kali je lah satu. Contoh pukul 8 buat 10 kali. Lepas tu pukul 10 nanti ulang balik. Buat lagi. Tapi
Grup yang berbeza, jangan grup yang sama. So macam saya biasa posting tu saya jarakkan 2-3 jam lah untuk posting yang baru. Iklan yang baru, gambar yang baru sebaiknya lah. Tukar-tukar lah ayat sikit, jangan bagi yang sama je. Ataupun kalau paling bagus, bina ayat sendiri. Bina gambar sendiri, itu lagi bagus. Okay, lepas tu sehari saya akan cuba posting sebanyak 50 hingga 100 grup. Macam saya sekarang ada 3 Facebook. So saya gunakan satu Facebook tu 30 atau 40 kali lah posting. Itu sebab selalu salah satu Facebook tu mesti akan kena block kadang tu nak iklan. Jadinya ada backup lah. Lepas tu jangan spam grup yang sama berulang kali. So contohlah kalau grup Kuantan, pagi grup Kuantan, tengah hari pun grup Kuantan juga. Jangan. Nanti kena block dengan admin. Admin tak suka. Jadinya satu grup, satu hari satu grup. Satu posting satu grup yang berbeza lah. Pagi ni Kuantan, petang kan Terengganu, petang tengah hari nanti Sabah ke, gitulah. Jadi jangan grup yang sama dalam satu hari tu. Lepas tu ikut rules lah. Masa join tu dia ada bagi tahu grup ni boleh iklan ke tak. Boleh iklan sekali berapa kali, sehari berapa kali je. Biasa sekali-sekali je lah. Ada grup tu dia bagi tahu iklan hanya hari tertentu saja. Ada grup tu dia bagi tahu iklan kena letak harga. Ada banyak lah kena follow rule dia tu. Lepas tu elakkan kena block lah. Kena block daripada admin atau grup. Admin grup kadang-kadang tu macam saya dah kena haramkan iklan untuk satu grup ni. Grup ipoh-ipoh aja. Yang tu saya kena block dah. Bukan kena block lah, saya boleh join tapi saya tak boleh iklan. Last kali sehari make sure search lah new group. Join lah berapa banyak yang boleh join. Macam saya sekarang dah ada dekat 500 grup dah saya join. Itu pun saya tak perasan, saya main join je. So ada banyak lah grup yang kita boleh post iklan nanti. Dan make sure join dulu baru boleh iklan. So ini tips yang share iklan yang memang kena praktikkan lah. 10 kali setiap kali posting buat 10 kali. 10 grup lah maksudnya, 10 grup. Buat 50 hingga 100 grup sehari tanpa jemu. So kena buat selalu lah benda ni sebab kena konsisten. Sebab bukan hari ni kita iklan orang terus nampak. Mungkin yang iklan yang sebelum-sebelum ni baru dia orang nampak, baru naik iklan tu. Kadang tu saya punya iklan tahun 2021 pun dia orang boleh nampak lagi. So teruskan je iklan tanpa jemu. Itu je dia punya tips je lah, tanpa jemu lah. Memang rasa nak muntah buat benda ni. Pening kepala pun dia. Tapi buat je. Sebab ini macam saya 100% daripada sini kan, so saya memang fokus buat benda ni je, tak boleh nak jemu lah. Berbekalkan pengalaman daripada dah 5 tahun dengan dunia bisnes online. Inilah cara yang paling berkesan setakat ni. Lepas tu, saya tunjukkan cara-cara nak search group dalam Facebook. Nampak tak yang saya bulatkan tu? Yang dekat situ cara kita nak search lah. Bolehlah try guna phone masing-masing kan untuk search. Ika boleh besarkan slide. Besar. Nampak tak? Besar betul tu. Yang lambang saya bulat tu kan gambar mikroskop, bukan mikroskop, apa nama, kanta pembesar. Kanta pembesar tu. Search je, type negeri lah, negeri masing-masing yang terdekat. Macam saya selalu Kuantan, saya type Kuantan. Ni contoh-contoh negeri yang adalah yang saya selalu ambil. Warga Kuantan, I love Kuantan. Banyak sebenarnya grup ni, berlambak-lambak. Masuk grup yang 10,000 orang ahli ke atas lah sebaiknya, sebab ramai lagi inilah berkesan lah kita punya iklan tu. Okay, inilah cara nak search group dekat daerah masing-masing. Okay, next. Cara nak search group yang kita dah join. Kadang kita tak tahu kita dah join tapi kita tak tahu nak cari kat mana. So ada 2 cara. Satu, klik yang lambang 3 orang kat atas tu. Satu lagi ataupun dekat kita punya home bukan home,
Tak tahu nak cakap apa ni. Kita klik lah gambar grup tu. Nanti kita boleh tengok lah grup-grup yang kita boleh join. Yang kita dah join. Okey. Okey Kak Zura, nampak tak? Nampak. Okay dah. Kadang orang tak tahu nak cari kat mana grup. Join tapi tak tahu kat mana nak cari kan. Okay, next ni. Cara nak iklan dekat grup. Ada 2 cara kan saya cakap. Bukan, ini cara kita nak iklan dalam grup tu. Sebab biasanya ada 2 grup, dia ada cara yang berbeza lah. Kalau contoh yang grup kaki viral ni, dia terus boleh update status dekat write something tu. Maksudnya kita boleh copy link terus ataupun kita terus update status. Kalau yang satu lagi, macam mana? Yang satu lagi grup ni, yang grup iklan Negeri Sembilan ni, dia ada tulis dekat situ what are you selling. Dekat what are you selling tu jangan update kat situ. Sebab kalau update, nanti dia jadi lain lah. Kadang-kadang kena block. So klik dekat discussion, baru boleh update status kat situ. Yang ini selalu kadang orang tak perasan lah. Tak tahu nak update kat mana. Sebab admin group dia ada macam-macam ni kan. Yang ini boleh share, boleh berniaga. Yang group sini kadang tak boleh terus berniaga. Dia ada cara dia lah. Okay, lepas tu yang ini saya nak bagi contoh video saya share link dari page ke group. Ini yang share link saya daripada page saya. Page saya nama dia Medical Card dan Ibah Termurah Viral. So saya nak play lah. Tapi tak ada music ya. Memang gitu je, kosong je. So ini daripada page saya. Saya cari dulu iklan yang saya nak share tu. So saya pilih. Saya copy link dulu. Okay, kemudian saya pilih grup yang saya nak share tu. Contoh saya ambil penduduk Bentong lah. Dan saya terus update dekat tu. Saya terus copy paste saja. Lajunya. Lajunya. So kiranya ni saya dah share link lah ni. Share link. Simple je, senang je. Ini kalau share link. Kalau yang update status, yang saya update dalam grup tu lah. Contoh yang ini, boleh tak? Okay. Saya pilih terus grup dulu, yang mana saya nak update. Banyakkan grup saya join, kat 300 lebih, kat 500 dah grup saya join. Saya pilih Sarawak Market ni. Dan saya klik discussion. Okay, kemudian saya terus up lah. Saya copy mana iklan yang saya nak copy. Saya terus update. Post. Simple je. Senang je. Ada grup dia nak approval dulu. Maksudnya kita dah up iklan tapi iklan tu tak nampak pun lagi. Dia nak tunggu admin approve dulu. Kadang ada admin dia tak suka iklan Takaful ni, dia tak approve pun. Ikut nasib lah. Atas rezeki lah. Okay, ada soalan tak setakat ni? Nak tanya akak buat ni supaya pakai phone je ke? Apa mana soalan tadi? Hilang. Kejap. Nak tanya akak buat ni semua pakai phone je ke atau guna laptop? Pakai phone sahaja, 100% by phone sahaja. Kalau pakai laptop, sama juga asal dia, cara dia. Cuma nak cari apa? Grup ke apa tu lain sikit lah kot. Tapi Fika memang pakai phone sahaja. Apa lagi ya? Okay, ada soalan tak? Setakat ni. Faham tak? Okay dok. Simple Saya ada soalan. Boleh tanya? Ni apa nama macam mana kita nak minta kebenaran daripada admin tu? Kita message dia ke atau macam mana?
Dia tengok soal ni lah admin. Ada admin, dia bagi dah siap-siap peraturan, dia kata kena add 50 orang. Ada admin, dia kata check saya dulu. Nanti mungkinlah kena bayar. Tapi kalau Masa kena nak join tu ke? tak. Masa nak join tu tengok dulu iklan dia punya arahan. Oh. Sebelum klik join tu dia dah bagi tahu dah siap-siap, biasanya dia ada tulis dah arahan dia apa. Kalau dia suruh tambah orang tu tak apa, tapi kalau suruh dia bayar duit tu kan, kita tak ambil pun, tak join pun group tu. Oh, okay. Kalau ambil yang Alright. Thank you, Fika. Okay, Fika nak bagi tips ekstra. Ni pun Fika baru dapat daripada WhatsApp. Ilmu dan teknik posting WhatsApp yang benar. Benar ya. So, orang tu lah dia bagi info ni, dia kata waktu posting story yang terbaik adalah 10 pagi hingga 2 petang dan 5 petang hingga 10 malam. Waktu posting WhatsApp yang paling berkesan sebenarnya, yang benar ya. Okay, lepas tu sebab dia bagi waktu tu itu adalah waktu peak time. So view akan tinggi lah waktu tu. Orang selalu tengok kot full waktu tu, 10 pagi 2 petang tu, 5 petang 10 malam waktu rehat kan. Setiap kali posting story kena selangkan 30 minit. Jangan terus up story WhatsApp anda sekaligus. Kena selang-selang 30 minit sekali satu iklan, 30 minit sekali satu iklan. Saya pun baru tahu benda ni. Dan sebelum posting, berikan iklan dengan gambar yang terang dan video yang tidak lebih 30 saat. Buat rangkaian storyline jika nak posting. Contohnya, up dulu status ayat mengenai produk, gambar produk dan testimoni wajib agar sales korang letup-letup. Ini kalau ada produk lah, kalau ada servis, macam kita servis kan, kita up lah claim ke kan. So kena buat macam tu hari-hari supaya momentum tu akan terus cantik lah dan iklan view tak lari. Ni tips, ringkas je lah tips dia ni, tapi bila dah try buat baru ni, nampak lah perubahan dia tu, nampak perbezaan dia. Next, ilmu agar WhatsApp tak sendu. Dia kata kita kena rajin komen WhatsApp orang lain juga. Orang lain up iklan, kita WhatsApp dia. Kita komen lah apa-apa yang bagi motivasi kat orang ke, cakap cantiknya produk ni, apa bagusnya produk ni. Komen je, janji dia orang nampak kita punya WhatsApp juga. So WhatsApp ni sebenarnya dia ada jugalah dia punya ni rules dia nak bagi iklan kita tu naik. So dulu ingatkan kalau kita up status selalu orang nampak lah benda tu naik-naik je kan, tapi rupanya dia ada juga dia punya rules dia. So last sekali jangan gunakan perkataan yang mendesak dan kena sentiasa positif lah dan sopan. InsyaAllah mereka pun akan respect pada kita jugalah. Yang ni untuk WhatsApp kan? Ni untuk WhatsApp, ada extra 2 slide ni untuk WhatsApp. Rezeki dapat. Kak Zura tengah catat ke? Nanti share lah boleh. Nanti share. Itulah akhir kata. Sekejap je. Bermain dengan online ni. Sekejap, satu soalan. Yang tengok previous slide yang sebelum ni. Yang mana? Ni. Yang ni. Tak faham yang poin pertama. Rajinkan diri setiap hari komen. Komen status WhatsApp. Komen status WhatsApp. Maksudnya kan kita tengok status WhatsApp orang kan. Kita komen lah dia. Nak menunjukkan kita ni aktif. Okay. Kita komen ni lah. Komen je lah. Gambar dia tu kita komen. Gambar kita komen kan. Faham? Gitulah. Rupanya WhatsApp pun ada rules. Itulah kami pun baru tahu ni. Ni pun dapat daripada tim berbayar. Saya bayar dia hari tu RM25 untuk dapatkan view. Maksudnya dapatkan nombor telefon prospek-prospek yang, tapi prospek yang tak ada kaitan dengan takaful pun. Dia main bagi je prospek-prospek mana. So kita kena save nombor dia dulu. So nanti kita kena WhatsApp pula orang tu. Banyak jugalah step dia. Bayar duit sikit. Lepas tu dia bagilah ilmu sikit. Tapi ni macam penat lah sikit kerjanya.
Okay, last sekali kesimpulannya lah, bermain dengan online ni memang atas nasib lah. Ibarat melontar mata kail dengan umpan dan menunggu umpan untuk mengena. Ada hari mengena, ada hari tak ada kena langsung. Tetapi syaratnya kena konsisten. Kena konsisten lah syarat dia. Jangan berhenti. Macam Fika tahun lepas yang Alhamdulillah PWP tu memang Fika all out. All out. Tahun ni bukan tak all out. Tapi yelah rezeki kan masing-masing kan dia cakap. Tapi tahun lepas memang Fika all out lah buat hari-hari tanpa berhenti langsung WhatsApp tu. Melainkan tak sihat. Sama-sama Kak Dayang. Okay. Fika, Ya. Fika nak tanya lah. Boleh. Kalau let's say macam Fika cakap tadi, Fika ada 3 FB kan? Itu semua private ke ataupun memang FB ad? Itu personal Facebook. Personal. Page Fika ada satu je dekat grup Facebook, satu je. Page satu dekat satu Facebook je yang nama Afika. Okay. Yang lain tu just untuk backup iklan. Oh, maknanya semua personal lah. Ya, personal. Fika buka 3 Facebook tu dekat dalam satu phone. Oh, okay. Satu Facebook biasa, satu Facebook Live. Satu Facebook Live tu bubuh 2 akaun. Setakat ni boleh lah, tak kena apa-apa lagi. Risau juga tapi tak ada apa, okey lah setakat ni. Okay. Oh, tak pernah Ada buat. backup. Sebab Facebook sekarang ni banyak sangat rules. Oh, okay. Okay, thank you. Welcome. Nak buat Fatin. Fatin pula. Lupa pula. Okay. Fatin nak tunjuk cara tutorial. Macam mana? Kena co-host macam mana? Macam mana? Fatin kena co-host ke boleh saja screen? Fatin ada slide ke? Tengok Zura. Tak. Fatin buat ni je, tutorial untuk cara-cara yang Fatin nak share screen ke? betul. Okay. Fatin cuma daripada Tapi Fatin dah co-host dah boleh share screen. Okay. Macam yang Kak Fik cerita tu, semuanya memang dah detail dah sebenarnya. Input tu tak ada yang tercecil lah insyaAllah. Kalau ada input baru nanti semua boleh share pula. Dan Fatin tunjuklah cara-cara yang kita perlu buat, langkah-langkah yang selamat. Dia ada 2 kan tadi kan Kak Fik ceritakan tadi. Satu yang bahagian set, satu writing of something. So kita akan pilih write of something. Okay, Fatin tunjuk Sekejap Okay, dengar kan? Dengar. Nampak. Okay, contohnya ni Facebook Fatin. Kita kena pergi macam group. Kan, kat situ ada group. Okay, so permulaan sekali mesti kita nak kena ada post. Post apa yang kita nak buat. Okay, contohnya Fatin akan ambil post Fatin untuk hari ini. Okay, Fatin ada yang ni, cuma copy. Lepas tu kita guna gambar yang ni. Pergi kepada group, kat sini ada your group. Okay, macam kalau yang tak ada group, okay, contohnya Fatin tunjuk yang tak ada group dulu. Sebab majoriti kat sini mesti yang ada yang kekurangan group kan. Okay, so pergi dekat yang ada kanta ni, kat atas tu ada kanta, klik kanta tu. Okay, boleh antara yang hot group lah yang selalu macam cari kan biasanya biasanya Fatin search. Okay, ni antara group yang Fatin masuk. Dia pergi kat
Group tu, group KL. Tengoklah macam yang mana yang memang jangan masuk sebab kena ban ataupun kena block. Okay, contohnya ni write something kan. Okay, masukkan dekat write something. Paste je yang kita copy tadi. Lepas tu kalau boleh kena ada gambar lah. Kalau boleh ada gambar kita sebab orang di trust. Pastikan ada nombor telefon. Hashtag ni function dia untuk function orang senang cari dia. Contohnya orang tu klik hibah, so nanti post kita yang akan naik dulu. Okay, waktu macam ni, waktu pukul 10 ni adalah waktu puncak lah orang nak tengok. So kita boleh post, boleh buat sama-sama lah kalau siapa nak buat. So post. Macam tu je. Lepas tu pergi kalau boleh 50 group sehari okey. Esoknya macam nak kurangkan pun okey sebab takut kalau boleh esoknya group lain tak apa sebab risau group yang sama akan naik post sebab masa-masa tu Fatih pernah terjadi juga. Hari-hari buat group yang sama 6 blok sebab kadang-kadang tu post kita tu dia naik serentak pada hari yang sama, yang tu yang akan menyebabkan kadang tu orang yang report sebab asyik keluar muka sama je kan buat post. Yang tu ada satu-satu lah. Tu je Fatin share. Apa-apa nak tanya? Nazura? Ni contoh Fatin tunjuk, Fatin try cari group yang macam ni yang what are you selling ni kalau boleh janganlah sebab dia ada ni. Fatin tunjuk contoh dia masuk foto so kena masukkan kategori pula. Kategori title semua ni. Kategori ni yang menyebabkan kita punya Facebook tu kena block. Kalau boleh elakkan lah untuk Facebook kita tu kena block. Sebab kita nak create Facebook pun nak kena ada friend yang ramai untuk bina trusted kan. Jadi kita kena hati-hatilah Facebook kita ni. Yang tu je saya share. Terima kasih. Pas ada Kak Zura. Okey, ada soalan tak? So far Apa? So far semua faham ataupun ada soalan nak ditanya? Kalau ada soalan terus unmute, just tanya soalan. Kita lagi 15 minit lagi akan habis. Saya ada soalan lah, boleh? Saya lagi. Fatin, tadi you cakap pasal kategori tu. Apa maksud kategori tu? Maksudnya tak payah tulis insurans ke apa? Kalau yang selling kan, yang selling tu dia ada kategori-kategori dia. Yang tu, kadang tu sebab untuk cover ni dia tak ada kategori yang khas. Jadi sebab itulah kita punya posting, kalau kita masuk dekat tu senang kena block. Jadi nanti grup-grup yang berkenaan yang bahagian selling tu sebenarnya dia kategori grup marketplace. Kalau perasan. Grup marketplace tu nanti kita dah kena block pasal kita tak boleh tengok dah. Macam Fatin sampai sekarang lah kena block. So elakkan daripada post dekat yang nampak keluar macam tu kan. Import apa. Kalau nak masuk dekat dia tulis write off. Write something. So kalau jumpa dekat group what are you selling tu, kalau boleh tak payahlah post kat situ. So cari yang kat group yang ada tulis write something. Kita boleh bebas lah letak kat situ link ke apa ke. Tak banyak kerja kan. Terus masuk je link, terus share. Okay, ada soalan lagi tak?
Nak tanya. Nak tanya. Ada soalan. Okey. Siapa tu? Mami. Asna. Kak Asna. Oh, betul lah Kak Asna. Okay, lepas kita buat tu kan, boleh Fatin ataupun explain macam mana kita dapatkan betul-betul asal expo. Macam mana kita bila kita buat iklan, mana kita customer tu sampai close case. Dengar tak? Macam mana kita directkan customer sampai close case daripada Facebook tu? Close case boleh tak? Maksudnya kalau orang PM kita sebab Kak Asna, ada orang PM. Okay. Alright. Okay, Fatin boleh buat tak? Sampai berapa banyak show yang orang share yang Biasanya kalau kita boleh share tak? Thank you. macam kalau kita bermain dengan media sosial, sebenarnya kita kena konsisten. Tu yelah kakak dengan konsisten ni. Tapi memang kita kena konsisten kalau nak dapatkan yang okey. Mana-mana pun dalam bidang sebenarnya memang pentingnya konsisten saja. Tapi kadang tu kita ni degil. Okey, jadi kita ambil benda yang positif, kena konsisten lah. Buat posting tu biasanya kita konsisten, memang kita akan dapat feedback. Kadang-kadang tu sehari pun 5 orang yang PM nak dapatkan quotation kan. Jadi dekat situ majoritinya orang yang dah survey sebenarnya. Jadi kita kena cara untuk kita tackle dia orang pula. Macam mana cara kita nak tackle dia orang, kena bagi input yang ejen-ejen kadang-kadang tu dia termiss ataupun terkurang info pada dia orang. Tekankan pasal waiting period, pasal Smart Saver 300 tu. Jadi biasanya kalau cara Fatin terangkan pula atas kesesuaian dia orang lah. Macam kalau dia orang berminat untuk WhatsApp, Fatin akan WhatsApp je. Kalau macam dia orang cakap, tanya dulu lebih selesa macam mana, nak WhatsApp, voice note ataupun nak saya call Zoom. Lepas tu dia akan bagi tahulah, saya nak by call lah. So kita call. Kalau orang yang cari kita ni, kita kena ikut masa dia orang, sebab masa tu je yang dia orang free. Kebanyakannya kalau Fatin drag, contohnya dia orang dah PM pagi, Fatin termiss dalam 2 jam 3 jam macam tu, dia orang dah tak berminat tau, dia orang dah tak panas dengan kita. Time dia orang cari tu, sebab dia orang ni kalau kategori yang macam ni, dia orang dah survey dah. Dia dah kan dalam Facebook tu kan bukan kita seorang je yang buat posting. Ramai lagi sebenarnya ejen-ejen takaful yang buat posting. Dekat situ kita bersaing dengan dia orang. Jadi bersaing tu kita kena bagi input yang kebanyakannya ejen-ejen dia tak tekankan bahagian waiting period, Smart Saver tu apa. Kadang tu dia orang suka ambil dengan ejen yang bagi input yang lagi banyak daripada ejen lain. Maksudnya ibarat kita ni tak ada rahsia lah dengan klien tu. Macam tu. So dekat situ lah Fatin tackle klien Fatin. Pasal alhamdulillah lah bila kalau macam dia dah okey dengan Fatin, tengok dia dah okey dah. So adalah macam Fatin akan buat video call ke ataupun ada buat call ke. Kebiasaan call lah yang banyak kalau daripada Facebook ni. Dengan WhatsApp pun ada juga. WhatsApp tu betul-betul yang malu lah tu. Dia memang tak, kalau boleh tak nak, dia nak WhatsApp je. Macam tu. Tak apalah, kita ikut keselesaan dia. Macam tu. Setakat ni pun Kebanyakannya call kan? Kebanyakannya call. Lepas tu Fatin pun Zoom baru first time. Hari yang Khamis tu first time dapat klien yang nak Zoom. Okay, Fika pun macam mana? Banyak call ke banyak WhatsApp? Fika punya style, Fika banyak voice note. So WhatsApp lah. Bila melainkan kalau dia kata nak call, baru Fika call lah. Tapi kebanyakannya voice note. Sebab Fika akan cakap kat dia, saya suka voice note sebab awak boleh ulang-ulang dengar. Selagi tak faham, awak boleh tanya. Saya akan voice juga. Ada setengah dia kata, saya tak nak lah voice, saya nak WhatsApp, saya nak suruh type. Yang itu jenuh sikit lah. Tapi pernah close.
Jenuh-jenuh macam tu. Itulah. Ratio sehari buat quotation atau presentation yang online saja ni. Untuk yang memburu dia. Biasanya lah. Biasa masa yang dulu, masa tahun 2021 dulu, 5-6 sehari. Quotation. Quotation. Sekali dengan present lah. Sekali dengan present. Okay. Tapi start tahun ni dah start ada PKP ni kan, dia dah slow sikit lah. So 5-6 quotation presentation close 1 ke? Seminggu. Seminggu tu maybe dekat dalam 25 hingga 30 quotation. Lepas tu close lah dalam 1 ke 2 ke. Susah online ni. Tapi itulah dia punya risiko dia. Atas rezeki lah. Betul. Ni rajin lah kan. Sama. Tapi setakat ni yang Vika pernah present dekat orang lah. Kebanyakannya diorang cakap maklumat lengkap. Present bagus, saya faham apa semua kan. Tapi selebihnya atas rezeki. Kita buat je kerja kita kalau online ni. Betul. Okay. Kalau boleh nak cari yang murah kan. Masuk way kan. Okay, macam mana kita nak tahu ciri-ciri grup yang baik untuk kita join? Ciri-ciri grup. Alamak, Fatin ada tak tips? Kalau Vika bantai je join semua. Kalau Fatin akan pilih grup yang baik tu, ada yang grup yang kalau perasan, ada grup tu dia tak ada tulis apa-apa rules. Alamak, jangan hantar gambar yang sensitivity. Yang tu je lah. Yang tu grup yang orang kata kita nak buat posting tu tak ada batas lah untuk kita. Maksudnya posting tapi sangat-sangat kita pun tak risau. Kalau grup yang terlampau banyak rules, contohnya macam jangan hard selling lah, apalah. Yang tu grup yang berisiko. Kadang tu ayat promosi tu sensitif. Yang tu pun hati-hati juga. Okay, contoh kan, dalam kita baca dulu rule dia kan. Lepas tu ada beberapa rule lah macam okay kena add 20 orang, kena add 50 orang. Tapi kita masuk jugalah, kita berjaya masuk juga. Tapi adakah kita kadang-kadang kita tak add pun orang kan. Tapi kita punya iklan tu approve tak? Ataupun kita sebenarnya tak masuk pun dalam group tu. Sebab tak ikut rule dia. Macam mana? Macam kami iklan okey je. Kalau tak add pun kadang lepas je. Tu syarat-syarat yang diorang letak tapi tak buat pun tak apa kan? Sekarang tak buat pun. Okay. Kalau Nila kena hati-hati jugalah. Ada yang page group tu dia berbayar sebenarnya. Dia kena beli ID. Okay. So kalau nak keluar modal boleh beli ID. Sebab biasanya kalau ID ni orang letak dalam 30 ataupun RM50 sebulan. Sebulan Jadi macam yang mana nak letak ID tu boleh masuk. Tapi sebulan. Biasa yang ada ID ni grup dia kalau tengok ahli dia 300,000 ke atas. Ada yang 1 juta. Kan Martin? Memang ramai. So peluang jugalah. Tapi pernah tak ada pengalaman beli ID ke? Pernah. Pasal tak renew. Setiap bulan kan kena renew. Malas. Costly juga tu. Ya. Nak tanya? Tanya kan? Ya. Siapa? Sufi. Okey, nak tanya. Kan Pika dengan Fatin masuk dalam grup Facebook kan? Bila kita buat iklan dalam grup Facebook ni, memang ramai orang buat iklan kan? Tapi ada tak teknik ataupun taktik lah macam mana nak bagi tahu yang kehadiran kita kat dalam grup tu? Sebab ada bila orang masuk tu tak ada like, diorang ni tengok ke kita punya iklan ni nampak ke tak nampak. Jadi mungkin ada ejen macam confused lah kan. Jadi macam mana kita nak bagi orang tahu kehadiran kita dalam grup tu? Ada taktik tak? Ada.
Boleh Sila share. Fatin. Sila Yes. Fatin. Fatin cerita taktik Fatin dululah. Kak Afiq dia banyak taktik lagi. Okay. Kalau cara Fatin akan up. Fatin akan mula-mula yang pertama sekali, Fatin akan pergi buat posting dekat grup-grup kan. Okay, bila dia buat posting kat grup, yang first kali lepas siap-siap semua tu, post kita tu akan naik dekat new feed kita. Kalau perasan lah, dia akan naik ke new feed kita. Bila dah naik kat new feed kita, kita dulu yang dapat tengok. Orang lain belum pasti lagi. Kita dan antara kawan-kawan. Sebab kawan-kawan ni, yelah kita tak boleh macam fokus pada kawan sangat. Jadi kita yang kena like dulu, kena shock sendiri lah. Kena like dulu, lepas tu kita antara nak up status kita tulis up, komen up ataupun kita masukkan poster-poster pasal hibah ke, awareness ke, naikkan letak jadi macam komen tu banyak. So nanti dia akan automatic naik dekat group tu sendiri. Biasanya lebih daripada 3 komen dia dah naik dah dalam tu. Biasanya petang tu orang dah boleh tengok dah. Kalau tu paling cepat lah, paling cepat yang Fatin dapat sekarang ni. Komen atau like selepas up iklan tu. Ya, betul. Dia automatic nanti kalau nanti boleh cuba buat, dia automatic nanti bila kita dah post tu, dia naik dekat kita punya new feed. Banyak-banyak group kan. Jadi dekat situ kita like, lepas tu terus komen. Kita dulu yang kena buat. Nanti insyaAllah lah, macam Kak Fik cakap lah, benda tu ada rezeki semua yang orang nak kan. InsyaAllah ada juga. Lepas tu tip juga, sebab kadang-kadang tu orang akan tengok kita punya profile. Kita punya profile. Bila orang cari kita dekat group kan, contoh dia orang search hibah, so keluar nama kita, dia orang akan tengok profile kita pula. Macam mana, aktif ke tak aktif. Kalau aktif, lagi trusted. Lagi trusted kalau ada pencapaian. Macam Fatin ni, Fatin baru newbie lagi kan, newbie lagi. Jadi orang yang lama-lama sebenarnya lagi orang kata berprestasi untuk dapat ni lah klien-klien yang hebat ni. So dekat situ kena belanja jugalah gambar-gambar pencapaian kita sebenarnya untuk bina trusted. Produk je. Okay, good. Boleh catat lah yang rasa penting, yang tak tahu lagi. Tu ilmu-ilmu yang berguna lah untuk kita marketing dekat Facebook. Ada soalan lagi tak? Saya tanya boleh? Cik Sabri. Okay, kadang-kadang kita dah banyak post tau. Kita dah banyak posting kan. Banyak group kita masuk kan. Lepas tu tak ada feedback. Mungkin langsung tak ada feedback kan. So apa dia punya punca dia kan, apa benda-benda yang kena tambah, kena perbaiki. Kalau Fika rasa lah, sebab sebelum ni pun macam tu juga. Apalah seminggu ni langsung tak ada kan. Fika rasa sebab iklan lah. Ayat iklan kita tu terlalu, ayat iklan kita tu repeat banyak kali. Kita cuba buat ayat sendiri. Itu salah satu juga. Sebab Facebook dia boleh detect ayat tu copy paste ke, gambar tu copy paste ke, dia boleh detect. Jadinya kita cuba buat sendiri, ayat sendiri, gambar sendiri, cuba. Itulah salah satu yang Fika tak ubah sikit sekarang ni. Yang lain tak sure. Kan Fatin? Rasanya itu je lah kot. Yang nampaknya lah. Kadang-kadang tu yang macam tu orang dah saya nampak dah. Tapi sebenarnya salah satu juga yang tak ada like dengan komen tu. Macam orang tengok kita orang yang sama je, lepas tu tak ada orang kata tak ada sambutan. Tu salah satu juga. Dia macam Kak Afiq cakap tadi, online dia bermain dengan rezeki juga sebenarnya. Bila orang tu dah PM kita, tu kita kena sungguh-sungguh untuk presentation. Fokus, biarpun kita rasa kadang-kadang tu ada juga
ejen sendiri, ejen daripada company lain, dia nak buat survey, macam nak buat nak buat perbandingan, lepas tu dia nak penambahbaikan lah untuk dia punya cara kan. Jadi dekat situ kita ada juga sebenarnya. Sebab Fatin pernah terkena. Last kali boleh cakap dia tu ejen daripada company sekian-sekian. Tapi kita yang pertama sekali memang kita kena fokus kepada presentation. Yang pertama sekali. Jadi kena bersungguh-sungguh lah bila orang tu dah PM kita. Kalau macam untuk yang nak dapatkan orang nampak terus kita punya posting tu, yang tu kita tak boleh nak kawal. Yang tu. Menjawab tak, Cip? Menjawab. Okey. Harap clear semua apa yang mengganggu fikiran selama ni. Sekarang pun dah pukul 11 kan. So dah masa dah time. So kita bagilah satu lagi peluang kalau nak tanya soalan. Okay, kalau tak ada boleh PM personal, kod malu ke apa ke kan. Okay, tak apa, lagipun kita punya learning and teaching punya program ni kita record. So akan ada dalam Legacy Group YouTube. Boleh tengok kat sana lah. Okay, so sampai sini saja saya nak jemput Cik Sabri selaku kita punya pengerusi LMT ni, and teaching ni untuk bagi sepatah dua kata. Okay. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar Legacy Group? Baik. 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 Yes. Apa khabar Potential BSN Takaful? Alhamdulillah. Kami Kami sihat. Yes. Yes. Okay, so kan, alhamdulillah kan, kita panggil bersama dalam kelas under learning and teaching. Tu terima kasihlah kepada kita punya moderator kita Nazurah dan juga kita punya speaker kita lah Afiqah dan juga Fatin, dan juga kita punya team kita kan, team member kita yang ada 25 yang join dalam kita punya kelas kita ni. So saya percaya apa yang Afiqah share, apa yang Fatin share tadi kan, betul-betul orang panggil detail lah kan, detail daripada kebiasaan sebelum ni, betul tak? Kan, sebab banyak soalan. Banyak soalan ni sampai saya pun nak bertanya kan. Sebab apa? Sebab kan banyak benda yang saya tak tahu, banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya kan. Sebab tu kan kita sangat beruntung kan, sebab ada yang nak berkongsi kan apa yang dia buat tu kan, apa yang dia share tu sebenarnya apa yang dia buat. Betul tak Afiqah? Betul tak Fatin? Kan sebenarnya apa yang dia ada hasil. Kan apa yang dia buat dan juga dah ada hasil kan, maksudnya benda tu terbukti betul, benda tu terbukti memang berjaya kan. Yang pentingnya adalah kita copy je dan kita belajar dan kita buat sebenarnya. Okay, so kan bagi saya banyak dapat pada hari ni, sebab walaupun dalam masa sejam sebenarnya hari ni betul-betul panggil proses belajar yang paling orang panggil yang berkualiti lah kan. Paling berkualiti pasal apa kan, dia punya orang panggil kita tambahkan lagi benda-benda yang kita tak tahu sebelum ni. Mungkin ada benda yang kita tahu, tapi ada benda-benda yang kita tak tahu kan. Hari ni banyak membantu sebenarnya kan. Sebenarnya benda kecil je sebenarnya, benda kecil kita tak tahu, tapi macam mana Afiqah dan Fatin ada share tu yang menyebabkan banyak benda yang kita tahu pada pagi ni. So kan tugas kita adalah hari ni dan juga akan datang, apa yang diorang share tu kita just implement je, kita just buat je kan. So saya percaya kan kita akan dapat hasil macam Afiqah, kita akan dapat hasil macam Fatin. So insyaAllah kita sama-sama kan gunalah sahabat yang baik kan, platform kita ada ni kan untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan individu di dalam legacy. So insyaAllah kita sama-sama kan buat terbaik kan, sama-sama kan kita ucapkan terima kasih lah kepada Afiqah dengan Fatin kerana sanggup berkongsi dengan kita ilmu yang dia ada, apa tu skill-skill yang dia ada, tips-tips yang dia ada tu untuk kita bawa kan dalam kita punya bisnes masing-masing. Okay, tu dia, terima kasih kan. Assalamualaikum. Saya pass back kepada moderator Nazurah. Tu
Itu je. Terima kasih. Febri. Okey, terima kasih speaker kita Afika dan Fatin. Kalau ada slide ke ataupun ada info-info lain berkenaan dengan Facebook ni boleh share dalam grup. Sebab tak semua yang boleh join kita kan ada booth, ada appointment kan. So kita kongsilah kepada ejen-ejen yang tak berkesempatan untuk masuk dalam program kita hari ni. So itu saja. Terima kasih banyak. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Tak bergambar ke? Terima kasih semua. Ambil gambar. Siapa nak ambil? Saya ke? Gambar. Siapa ambil gambar? Siapa pakai iPad? Saya. Saya pakai handphone. Yalah, saya ambil gambar lah. Satu. Okay, video semua. Okay. Ready. 1, 2, 3. Okay. Sekejap ya. Next. 1, 2. Tak ada keluar gambar lah pula. Sekejap. Sorry. 1, 2, 3. Okay, lagi 1. 1, 2, 3. Hey! Sekejap, lagi 1. Habis dah. Okay, dah habis dah. Thank you Fika. Terima kasih. Terima kasih. Good luck semua. Thank you semua. Good luck. Nanti. Nak tu.